D.B. Cooper. Nama D.B. Cooper menjadi terkenal dan misteri apabila dia berjaya merampas sebuah pesawat Northwest Airlines Boeing 727. Kejadian ini berlaku pada 24 November 1971. Cooper memakai kemeja putih, bertali leher dan memakai sut berwarna hitam, berkacamata hitam serta membawa sebuah beg bimbit. Kelihatan tenang semasa melakukan rampasan tersebut. Dia memberikan sekeping nota kepada pramugari namun tidak diendahkan dan hanya disimpan di dalam poket pramugari tersebut. Beliau kemudian memanggil dan berbisik kepada pramugari tersebut, menyatakan dia mempunyai bom di dalam beg bimbitnya. Selepas menunjukkan bom tersebut, beliau membuat permintaan supaya disediakan wang tunai $200,000, 4 payung terjun dan lori minyak yang bersedia untuk mengisi penuh minyak pesawat itu apabila mendarat di Seattle. Setelah permintaannya dipenuhi, beliau kemudiannya membebaskan kesemua penumpang dari pesawat tersebut dan terbang semula bersama anak kapal tersebut ke Meksiko. Apabila memasuki ruang udara Meksiko, Cooper meminta pilot untuk meminimumkan kelajuan pesawat pada ketinggian 10,000 kaki dan terjun dari pesawat tersebut. Cooper terus menghilangkan diri selepas terjun dari pesawat tersebut. Pihak FBI berusaha untuk menjejaki D.B. Cooper berdasarkan maklumat yang diberikan oleh para saksi. Pelbagai suspek juga telah ditahan namun FBI masih gagal untuk merungkai misteri siapa D.B. Cooper yang sebenarnya. Walaupun pelbagai pihak tampil membuat kenyataan mengenai D.B. Cooper, namun sehingga ke hari ini tidak ada bukti yang kukuh mendedahkan siapa D.B. Cooper. Kes ini masih lagi dianggap tidak selesai. 31 Oktober 1991, pesawat Egypt Air Flight 990 berlepas dari Los Angeles menuju ke Kairo. Memandangkan penerbangan ini memakan masa 10 jam, maka penerbangan ini harus mempunyai 2 pasukan kru penerbangan, seorang kapten dan seorang pegawai pertama bagi setiap kru penerbangan. Polisi Egypt Air menetapkan kru penerbangan dikenali sebagai active crew dan cruise crew. Active crew akan bertanggungjawab mengawal pesawat pada 4 hingga 5 jam pertama penerbangan. Kemudian, cruise crew akan menggantikan untuk mengawal pesawat sehingga 1 hingga 2 jam sebelum pendaratan dan active crew akan mengambil alih semula pesawat. Pesawat ini diketuai oleh Kapten El Habashi 57 tahun dan Adel Anwar sebagai co-pilot yang merupakan active crew. Manakala Kapten Nuruddin dan Al-Batoti bertindak sebagai cruise crew. Selepas 20 minit pesawat ini berlepas, Al-Batoti memasuki ruang kokpit dan ingin menggantikan Anwar. Namun, Anwar belum mahu digantikan kerana masih terlalu awal untuk dia berehat. Al-Batoti tetap berkeras untuk menggantikan Anwar dan akhirnya Anwar beralah dan membiarkan Al-Batoti untuk menggantikannya. Selang beberapa minit kemudian, Kapten El Habashi memberitahu bahawa dia ingin ke tandas. Ketika Al-Batoti bersendirian di dalam kokpit, dia telah mematikan sistem autopilot pesawat dan beberapa kali kedengaran suara Al-Batoti yang berkata, "I rely on God." Dalam keadaan yang tidak terkawal dan pesawat mula menjunam, Kapten El Habashi berjaya memasuki ruang kokpit dan bertanya kepada Al-Batoti apa yang telah berlaku. Namun Al-Batoti tetap mengulang perkataan "I rely on God." Kapten El Habashi cuba untuk mengawal keadaan pesawat dan berjaya menaikkan semula pesawat ke ketinggian 24,000 kaki. Namun apabila pesawat kehilangan kuasa akibat enjin telah terhenti, menyebabkan pesawat itu terus menjunam dan terhempas di lautan Atlantik. Insiden tersebut mengorbankan kesemua 217 penumpang dan anak kapal. Hasil daripada siasatan, pihak ECAM percaya tindakan Al-Batoti mematikan autopilot kerana masalah mekanikal dan memerlukan kawalan penerbangan secara manual. Namun, pihak NSTB mendapati pesawat tidak menghadapi sebarang masalah teknikal yang memerlukan autopilot dimatikan. ECAA menegaskan pesawat tersebut berkemungkinan menghadapi masalah pada elevator yang menyebabkan Al-Batoti cuba untuk menyelamatkan pesawat tersebut dan enjin dimatikan sebagai langkah berjaga-jaga. Amaran tekanan minyak yang rendah semasa kapal tersebut menjunam memungkinkan enjin telah terbakar dan mereka percaya bahawa kapten mengarahkan supaya jumlah minyak dikurangkan sebagai prosedur untuk menghidupkan semula enjin. Akhirnya, pihak NSTB dan FBI mengklasifikasikan kejadian tersebut sebagai tindakan juruterbang membunuh diri, manakala ECAA mengklasifikasikan kejadian tersebut sebagai kegagalan mekanikal pada pesawat Boeing 767.
Pelbagai kemungkinan atau teori lain telah ditimbulkan namun tidak dapat merungkai misteri sebenar pesawat Egypt Air Flight 990 ini. 5 Disember 1945. Misteri kehilangan 5 pesawat Flight 19 berhampiran segitiga Bermuda pada 5 Disember 1945 di Florida ketika melakukan rutin navigasi dan latihan peperangan di Lautan Atlantik. Penerbangan tersebut diketuai oleh Lieutenant Charles Carroll Taylor yang memiliki pengalaman 2,500 jam penerbangan. 5 pesawat Flight 19 meninggalkan Fort Lauderdale pada jam 2.10 petang dan sepatutnya bergerak ke Hens and Chickens Point B untuk menggugurkan bom dan meneruskan perjalanan sejauh 140 km hingga ke Point 2. Kumpulan pesawat itu sepatutnya bergerak 346 darjah ke utara dan meneruskan penerbangan 140 km ke Point 3 dan bergerak 241 darjah ke barat daya sejauh 220 km dan menamatkan latihan tersebut di pangkalan Fort Lauderdale. Sekitar pukul 3 petang, kumpulan tersebut mendapat kebenaran untuk menggugurkan bom yang terakhir. Pada pukul 3.40 petang, Lieutenant Taylor melaporkan mereka telah kehilangan arah. Kejadian ini bermula apabila pesawat mereka mengalami kerosakan peralatan navigasi yang menyebabkan kumpulan 5 pesawat Flight 19 itu tersesat dan Lieutenant Taylor menyangka bahawa mereka telah menghampiri Teluk Meksiko ketika cuba untuk mencari laluan ke pangkalan Fort Lauderdale. Lieutenant Taylor menyangka mereka berada berhampiran Kepulauan Key West dan Lieutenant Taylor memaklumkan bahawa mereka bergerak ke utara supaya mereka tidak memasuki Teluk Meksiko. Namun, arah tersebut sebenarnya menyebabkan mereka semakin jauh dari pangkalan Fort Lauderdale. Selepas 10 minit, Lieutenant Taylor mengarahkan supaya mereka bergerak 90 darjah ke timur dan kedengaran suara dari pilot lain yang menyatakan, "Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it." Perbezaan pendapat kalangan mereka menyebabkan kita mungkin berfikir, kenapa pilot pelatih yang lain tidak hanya bergerak ke sebelah barat mengikut keputusan mereka sendiri, namun akur dan hanya mengikut arahan dari Lieutenant Taylor. Ini menunjukkan disiplin ketenteraan mereka untuk patuh kepada ketua mereka. Lieutenant Taylor kemudian memaklumkan mereka akan terbang 270 darjah ke barat hingga menemui pantai atau kehabisan minyak. Pada pukul 5.50 petang, pusat operasi mengesan kedudukan pesawat dalam radius 190 km pada poin keempat. Namun, keadaan cuaca semakin gelap menyebabkan kesukaran untuk kumpulan pesawat itu memerhatikan keadaan persekitaran mereka. Pada pukul 6.50 petang, Lieutenant Taylor memaklumkan semua 5 pesawat itu supaya terbang berdekatan dan bersedia untuk melakukan pendaratan di atas air, melainkan mereka menemui kawasan daratan. Itu merupakan mesej terakhir yang diterima dari kumpulan tersebut. Pada pukul 7.27 petang, sebuah pesawat Air Martin PBM-5 Mariner dihantar untuk melakukan pencarian ke lokasi terakhir kedudukan Flight 19 dikesan. Pesawat ini mempunyai keupayaan untuk mendarat di atas air dan membawa 13 orang tentera. Pesawat tersebut bergerak dari poin 5, namun malang sekali pesawat PBM-5 ini turut dilaporkan hilang pada poin ke-6. Dipercayai pesawat PBM-5 tersebut meletup di udara pada pukul 7.50 petang. Sehingga ke hari ini, tidak ada sebarang bukti penemuan 5 pesawat Flight 19 yang hilang itu dan masih kekal menjadi misteri. Helios Flight 522. Tragedi yang menimpa pesawat Helios Airways Flight 522 juga dikenali sebagai Ghost Plane. Pesawat ini terbang membawa penumpang dari Cyprus ke Republik Czech dengan perhentian di Athens, Greece. Terhempas pada 14 Ogos 2005 dan mengorbankan kesemua 121 penumpang dan anak kapal. Digelar sebagai Ghost Plane kerana pesawat ini terbang selama hampir 70 minit pada ketinggian 34,000 kaki hingga terhempas di kawasan berbukit di Greece tanpa dikawal oleh pilot. Pesawat ini berlepas dari Larnaca International Airport pada pukul 9.07 pagi dan sistem kapal memberikan isyarat amaran pada pukul 9.12 pagi. Pilot menyangka amaran tersebut merupakan amaran pesawat belum bersedia untuk berlepas kerana bunyi amaran yang hampir sama. Namun ianya merupakan amaran kekurangan tekanan udara di dalam ruang pesawat.
Mereka cuba menghubungi menara kawalan untuk mendapatkan bantuan dan dalam masa yang sama altitude ketinggian pesawat semakin meningkat. Area control, this is Helios 522. Tekanan udara yang semakin berkurang pada ruang pesawat menyebabkan topeng gas oksigen terkeluar dari ruang penyimpanan secara automatik. Namun perkara ini tidak disedari di ruang kokpit kapal. Ketika pilot sedang berusaha mengatasi masalah tersebut dengan mendapatkan bantuan dari pusat kawalan, mereka terputus hubungan dengan menara kawalan kerana telah memasuki ruang udara Athens dan pilot tidak sempat menukar perhubungan udara dengan pihak berkuasa Athens kerana sudah tidak sedarkan diri. 2 jet pejuang F-16 dihantar untuk meninjau pesawat tersebut dan mereka mendapati pilot tidak berada di tempat duduknya manakala co-pilot pula sudah berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Juruterbang pesawat tempur tersebut juga terlihat kelibat seseorang. Dipercayai Andreas iaitu flight attendant memasuki ruang kokpit kapal untuk menyelamatkan kapal tersebut dan dari rakaman audio kapal terdengar beliau menyebut Mayday sebagai cubaan untuk mendapatkan pertolongan dari pihak berkuasa namun gagal kerana sistem perhubungan pesawat tidak tersambung dengan menara kawalan Athens. Tidak lama kemudian, enjin sebelah kiri kapal terbakar dan kehilangan kuasa. 10 minit selepas itu, bahagian enjin sebelah kanan pesawat pula terbakar dan akhirnya pesawat tersebut terhempas dan merempuh bukit berhampiran Grammatiko, iaitu 40 km daripada Athens. MH370. Peristiwa yang melibatkan syarikat penerbangan negara kita nyata mengejutkan seluruh dunia. Kehilangan sebuah pesawat penumpang di era teknologi pada masa kini merupakan suatu yang sangat misteri. Berbagai pihak terlibat dalam usaha mencari dan menyelamat pesawat malang MH370 ini dan merupakan misi pencarian yang termahal sekali dalam sejarah penerbangan dunia yang melibatkan kos Rm456 juta. Pesawat MH370 berlepas pada 8 Mac 2014 dari KLIA dengan tujuan ke Beijing. Dilihat tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda pelik. Pesawat juga dalam keadaan yang baik sebelum penerbangan. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Itulah mesej terakhir dari MH370 yang tidak menghubungi ATC Vietnam dan sejurus kemudian hilang dari radar kerana transponder dimatikan dari dalam kapal. Pada peringkat awal, kerajaan Malaysia mengumumkan pesawat tersebut berkemungkinan terhempas di Laut Cina Selatan dan misi pencarian segera dilakukan. Namun, data dari radar tentera pula mengesan pergerakan MH370 yang melakukan pusingan dan terbang di ruang udara Malaysia. Titik terakhir yang dikesan oleh radar tentera, pesawat MH370 bergerak ke arah Laut Andaman. Pelbagai teori kemudian timbul akibat dari data terbaru tersebut. Semua pihak turut membantu negara kita dalam mengesan MH370. Namun setelah 2 minggu pencarian berdasarkan maklumat dan data-data penerbangan, kerajaan Malaysia akhirnya mengandaikan pesawat MH370 berakhir di Lautan Hindi dan tiada yang terselamat. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Usaha pencarian pesawat tersebut tidak terhenti begitu sahaja. Dengan menggunakan segala peralatan pencarian yang termoden dan tercanggih, turut masih gagal untuk mengesan kedudukan sebenar pesawat MH370. Pada Mei 2018, kerajaan mengumumkan misi pencarian pesawat MH370 dihentikan kerana gagal membawa kepada sebarang bukti yang kukuh atau penemuan terbaru. Beberapa cebisan pesawat turut ditemui di beberapa kepulauan namun belum cukup kuat untuk membuktikan cebisan tersebut merupakan dari MH370. Misteri yang masih belum dapat dirungkai hingga ke hari ini menyebabkan timbul pelbagai teori konspirasi berkaitan dengan kehilangan pesawat ini. Semoga misteri di sebalik kehilangan pesawat ini dapat dirungkaikan suatu hari nanti dan menjawab semua persoalan yang timbul.